Kepada semua penonton, berita yang mengejutkan telah tiba. Sekumpulan pelajar dari sebuah sekolah antarabangsa terkemuka di Peru pada asalnya dijadualkan untuk melancong ke Jepun. Namun, disebabkan oleh masalah teknikal pesawat yang tidak dijangka, mereka terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Sejak detik para pelajar ini menjejakkan kaki ke bumi Malaysia, sebuah kisah yang luar biasa pun bermula. Kami tidak pernah tahu di mana letaknya Malaysia, tetapi pengalaman yang kami lalui di sini jauh lebih mengagumkan daripada apa yang kami jangkakan di Jepun. Ia menyedarkan kami betapa naifnya kami selama ini. Diogo Martina, Presiden pelajar berusia 18 tahun dan 24 rakan pelajarnya dari Peru, mengalami perubahan pemikiran yang menyeluruh dalam masa beberapa hari sahaja. Apakah yang telah mereka saksikan di Malaysia sehingga membuatkan mereka membatalkan rancangan ke Jepun dan ingin tinggal lebih lama di negara ini? Mari kita dengarkan kisah pengalaman tidak dijangka para pelajar dari sekolah ternama Peru ini di Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Diogo Martina. Saya seorang pelajar sekolah menengah atas berusia 18 tahun dan memegang jawatan sebagai Presiden pelajar di Sekolah Antarabangsa La Preparatoria di Lima, ibu negara Peru. Sekolah kami merupakan sebuah sekolah swasta terkemuka di Peru, terkenal dengan penganjuran lawatan sambil belajar ke luar negara setiap tahun. Tahun lepas kami ke Eropah, 2 tahun lalu ke Amerika Syarikat, dan tahun ini, destinasi kami ialah Jepun. Rancangan asal kami adalah untuk melawat Tokyo dan Osaka selama seminggu. Sejujurnya, saya tidak menaruh harapan yang tinggi untuk lawatan ke Asia kali ini. Apabila berbual dengan rakan-rakan, kami hanya berfikir, kalau Jepun mungkin oke. Mengenai Malaysia pula, kami langsung tidak tahu apa-apa. Kami hanya tahu ia sebuah negara kecil yang terletak di suatu tempat di Asia Tenggara. Pada pagi hari penerbangan, saya bertemu dengan rakan-rakan di lapangan terbang di Lima. Semua kelihatan sangat teruja. Terdapat 25 orang pelajar dan 3 orang guru pengiring dalam rombongan ini. Semasa menaiki pesawat, kami masih lagi berbual tentang apa yang akan kami lihat dan makan di Jepun. Namun, semasa penerbangan yang panjang merentasi lautan Pasifik, selepas berhenti seketika di Mexico City, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Terdengar pengumuman daripada kapten bahawa terdapat masalah teknikal dan pesawat perlu mendarat di lapangan terbang terdekat. Pramugari meminta kami memakai tali pinggang keledar semula. Suasana di dalam kabin serta-merta menjadi tegang. Apabila saya melihat keluar tingkap, saya nampak lampu-lampu malam, tetapi rasanya tidak seperti di Jepun. Kapten sekali lagi mengumumkan bahawa kami akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pada masa itu, saya langsung tidak tahu di mana letaknya Kuala Lumpur. Camila, rakan yang duduk di sebelah saya, mencari maklumat di telefon pintarnya dan memberitahu bahawa itu adalah di Malaysia. Sehingga pesawat mendarat, saya masih berfikir kami hanya akan berhenti untuk pemeriksaan enjin dan kemudian terbang semula ke Jepun. Saya fikir kami mungkin akan bermalam 1 malam di Malaysia dan kemudian meneruskan perjalanan. Tetapi sejak detik saya melangkah keluar dari pesawat, saya mula sedar bahawa saya silap. Saat pertama melangkah masuk ke Kelia, saiz lapangan terbang itu jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan. Berbanding dengan lapangan terbang di Lima, ia sangat luas dan moden, tidak dapat dibandingkan langsung. Tetapi masalahnya bukan hanya pada saiznya. Lantai lapangan terbang itu digilap berkilat seperti cermin, dan segalanya diatur dengan begitu kemas dan teratur. Apa yang lebih mengagumkan ialah cara kaki tangan lapangan terbang mengendalikan situasi kami. Apabila mereka mengetahui kami adalah pelajar dari Peru, seorang kaki tangan cuba memberikan arahan dalam bahasa Sepanyol. Walaupun bukan bahasa Sepanyol yang sempurna, kami dapat merasakan niat ikhlasnya untuk membantu kami. Walaupun dalam keadaan cemas, tiada siapa yang menunjukkan sikap tergesa-gesa atau marah. Mereka dengan sabar menjelaskan butirannya kepada kami. Semasa melalui kaunter imigresen juga merupakan satu pengalaman yang mengagumkan. Pegawai imigresen memahami keadaan kami dan menggunakan bahasa Inggris yang mudah untuk menenangkan kami, mengatakan tidak perlu tergesa-gesa. Di Peru, saya jarang sekali melihat penjawat awam yang begitu baik hati. Dalam perjalanan untuk mengambil bagasi,
Saya berpeluang melihat sekeliling lapangan terbang dan benar-benar merasakan betapa sistematiknya pengurusan di sini. Papan tanda arah disediakan dalam pelbagai bahasa dan sangat jelas. Kemudahan-kemudahan lain juga berfungsi dengan sempurna. Perkara yang paling mengagumkan ialah sikap orang ramai. Walaupun terdapat beratus-ratus penumpang yang lalu lalang, tiada siapa yang membuat bising atau menolak antara satu sama lain. Semua orang menjaga ketertiban dan menunggu dengan sabar. Pemandangan seperti ini sukar dibayangkan di Peru. Malam itu, kami dibawa ke Kuala Lumpur dan menginap di sebuah hotel yang diuruskan sementara di sekitar Bukit Bintang. Saya tidak tahu apa yang akan berlaku dalam beberapa hari akan datang. Saya tidak pernah menyangka bahawa di Malaysia, yang saya anggap sebagai tempat persinggahan, akan ada pengalaman yang mengubah pandangan hidup saya menanti. Keesokan paginya, perasaan terkejut ketika berjalan keluar dari hotel dan melihat jalan-jalan di Kuala Lumpur buat kali pertama masih segar dalam ingatan saya. Kami memutuskan untuk menaiki MRT dari stesen Bukit Bintang untuk bersiar-siar di bandar. Sejak detik melangkah masuk ke stesen MRT, ia seolah-olah dunia yang berbeza berbanding di Peru. Di platform MRT, perkara pertama yang saya lihat ialah tingkah laku orang ramai. Walaupun pada waktu puncak dan sangat sesak, semua orang berbaris dengan teratur menunggu tren. Apabila tren tiba, semua orang menunggu penumpang di dalam keluar sepenuhnya sebelum masuk satu persatu. Ini adalah satu ketertiban yang tidak akan ditemui di Lima. Apa yang lebih menakjubkan ialah suasana di dalam tren. Walaupun sangat sesak, ia begitu senyap. Tiada siapa yang bercakap di telefon dengan kuat atau makan. Semua orang sedang melihat telefon pintar atau membaca buku, menghabiskan masa mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, barulah saya faham buat kali pertama apa itu kesedaran sivik. Tren itu sendiri sangat mengagumkan. Lantai dan dindingnya bersih, lampu terang benderang. Saya juga mencuba menggunakan tandas awam di stesen, dan ia sangat bersih, sehingga sukar dipercayai ia adalah tandas awam. Bukan sahaja ada tisu tandas dan sabun, malah ada lotion tangan juga disediakan. Apabila kami tiba di kawasan KLCC, saya dan rakan-rakan terdiam. Walaupun ia adalah kawasan yang dilalui oleh ribuan orang, tiada secebis sampah pun kelihatan di atas lantai. Camilla sehingga menangis di situ. Apabila ditanya mengapa, dia berkata bukan sahaja terkejut dengan kebersihannya, tetapi terharu melihat bagaimana semua orang berusaha bersama-sama menjaga persekitaran seperti ini. Kedai-kedai juga mengagumkan. Setiap kedai menyusun barang dengan kemas, tanda harga jelas. Apabila kaki tangan melihat kami sebagai orang asing, mereka menyapa dengan mesra. Walaupun kami tidak memahami bahasa masing-masing, mereka cuba menggunakan bahasa isyarat dan senyuman untuk berkomunikasi, membuatkan kami berasa sangat berterima kasih. Petang itu, kami tersesat kerana tidak faham bahasa Melayu dan tidak dapat membaca papan tanda. Walaupun menggunakan peta di telefon pintar, sukar untuk menentukan lokasi sebenar kami. Kami berjalan berpusing-pusing di tempat yang sama selama lebih sejam. Ketika itulah, seorang pelajar Universiti Malaysia melihat keadaan kami dan datang mendekati. Pelajar itu bernama Aiman. Dia bertanya dalam bahasa Inggeris sama ada kami memerlukan bantuan. Kami menjelaskan situasi kami, dan dia membuka aplikasi penterjemah di telefonnya untuk berkomunikasi. Dia bukan sahaja menunjukkan jalan, tetapi apabila mengetahui kami dari Peru, dia juga mencadangkan sebuah restoran masakan Melayu yang sedap berdekatan. Dia meluangkan masanya untuk membantu orang asing yang tidak dikenali tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jengkel. Selepas berpisah dengan Aiman, kami pergi ke restoran Melayu yang dicadangkannya dan sekali lagi menemui pengalaman yang mengagumkan. Semasa memesan makanan, pemilik kedai, apabila mengetahui kami adalah orang asing, dengan perlahan-lahan menjelaskan setiap menu. Dia juga bertanya tahap kepedasan yang kami mahukan untuk cuba menyesuaikan rasa dengan selera kami. Selepas keluar dari restoran dan berjalan-jalan di sekitar Bukit Bintang, saya menemui satu lagi aspek masyarakat Malaysia. Jalan-jalannya sangat bersih, bukan sahaja kerana dibersihkan dengan baik, tetapi kerana sudah menjadi tabiat orang ramai untuk tidak membuang sampah merata-rata. Saya melihat orang yang makan snack di tepi jalan akan memegang sampahnya sehingga terjumpa tong sampah sebelum membuangnya. Malam itu,
Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya singgah di sebuah kedai serbaneka. Di sinilah saya merasai perbezaan terbesar berbanding dengan Peru. Walaupun sudah lewat pukul 10 malam, seorang pekerja wanita yang kelihatan dalam lingkungan awal 20-an masih bekerja seorang diri. Apa yang lebih menakjubkan ialah, pada waktu itu, masih ada pelanggan wanita yang masuk membeli belah dengan selesa. Dilema, sangat berbahaya bagi seorang wanita untuk berjalan seorang diri pada waktu malam, tetapi di sini sangat berbeza. Pekerja kedai serbaneka itu menyapa kami dengan mesra. Apabila saya memberitahunya saya dari Peru, dia menunjukkan minat dan cuba berbual dalam bahasa Inggris yang mudah. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya melihat sekeliling. Walaupun sudah lewat malam, jalan-jalan masih terang benderang. Lampu jalan dipasang pada jarak yang sesuai, hampir tiada sudut gelap. Walaupun pada waktu begini, masih kelihatan orang berjoging, pasangan berjalan-jalan, dan sekumpulan remaja berbual. Semua orang kelihatan santai dan tenang. Keesokan harinya, kami berpeluang melawat sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur. Ia adalah sebuah sekolah kerajaan. Bermula dari kemudahan di sekolah itu sahaja sudah mengagumkan. Setiap bilik darjah dilengkapi dengan peralatan digital moden. Perpustakaan dan makmal sains juga diuruskan dengan sistematik. Perkara yang paling membuatkan saya kagum ialah sistem waktu makan tengah hari. Walaupun terdapat lebih 1,000 pelajar makan pada masa yang sama, semuanya berjalan dengan teratur. Setiap tingkatan mempunyai giliran mengambil makanan yang ditetapkan, dan semua pelajar mematuhi giliran itu secara semula jadi. Semasa beratur, tiada siapa yang menolak atau memotong barisan. Kualiti makanan tengah hari juga menakjubkan. Ia adalah menu seimbang yang disediakan oleh pakar pemakanan dan rasanya sangat sedap. Fakta bahawa makanan tengah hari seperti ini disediakan untuk pelajar tanpa bayaran adalah sangat mengejutkan. Di Peru, walaupun di sekolah swasta, hanya segelintir yang menyediakan perkhidmatan makan tengah hari pada tahap ini. Selepas makan, pemandangan pelajar mengemas dulang makanan dan mengasingkan sisa makanan dengan sendiri juga sangat mengagumkan. Tiada siapa yang mengarahkan, tetapi semua orang melakukannya seolah-olah ia adalah perkara biasa. Plastik dan sisa umum diasingkan dengan betul. Melihat pemandangan ini, saya sedar betapa tingginya kesedaran alam sekitar di sini. Pada waktu petang, ada sesi gotong royong, di mana saya diberitahu bahawa di Malaysia, pelajar akan membersihkan bilik darjah dan kawasan sekolah mereka sendiri. Pada mulanya, saya hampir tidak percaya, tetapi apabila melihatnya dengan mata sendiri, semua pelajar membahagikan tugas dan membersihkan dengan tekun. Mereka menyapu lantai bilik darjah, membersihkan papan putih, mengelap tingkap dan membuang sampah. Semua kerja ini dilakukan oleh pelajar sendiri. Melihat ini, saya merasai keistimewaan pendidikan di Malaysia. Ia bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menanamkan semangat kemasyarakatan dan tanggungjawab. Di Peru, membersihkan sekolah adalah tugas pekerja pembersihan, tetapi di sini, mereka menganggap menjaga kebersihan ruang yang mereka gunakan sebagai perkara biasa. Malam itu, saya berpeluang bertemu dengan Aiman sekali lagi. Kami bertemu di sebuah kafe 24 jam dan berbual tentang perbezaan budaya antara Malaysia dan Peru. Saya belajar banyak perkara. Aiman memberitahu bahawa dia dibesarkan dengan melihat ketertiban dan keprihatinan terhadap orang lain sebagai perkara biasa. Bukan kerana disuruh, tetapi kerana mereka percaya apa yang mereka lakukan adalah betul. Peraturan yang pada mulanya saya rasa menyusahkan sebenarnya adalah kearifan yang membolehkan semua orang hidup bersama dengan selesa. Saya mula menyedari hal ini. Sedikit kesusahan bagi setiap individu membawa keselesaan yang besar kepada masyarakat secara keseluruhannya. Ia adalah konsep seperti ini. Melalui perbualan dengan Aiman, saya mendapat perspektif baru tentang individualisme dan kolektivisme. Di Peru, budaya yang mementingkan kebebasan individu sangat kuat. Tetapi di Malaysia, kebebasan individu dan tanggungjawab sosial diseimbangkan dengan baik. Inilah gambaran sebuah masyarakat yang maju, fikir saya. Setelah beberapa hari berada di Malaysia, saya semakin banyak membuat penemuan. Di dalam pengangkutan awam, golongan muda bangun memberikan tempat duduk kepada orang tua dan wanita mengandung. Di jalanan,
orang ramai membantu pengguna kerusi roda secara semula jadi. Orang yang baik hati menunjukkan jalan kepada orang asing seperti kami. Semua ini bukan kebetulan, tetapi budaya yang telah berakar umbi dalam masyarakat Malaysia. Pada hari keempat, saya berpeluang merasai sendiri teknologi digital Malaysia. Aiman membawa saya melawat pelbagai tempat untuk menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Pada mulanya, saya hanya fikir ia sebuah negara yang maju dari segi teknologi, tetapi setelah merasainya sendiri, saya dapati ia lebih daripada itu. Bermula dengan memesan kopi di sebuah kafe pada waktu pagi sudah cukup mengagumkan. Aiman menggunakan aplikasi di telefon pintarnya untuk memesan kopi terlebih dahulu. Apabila kami tiba di kafe, kopi sudah siap. Tidak perlu beratur dan bayaran sudah pun dibuat. Mempunyai sistem seperti ini sahaja sudah hebat. Tetapi yang lebih hebat ialah bagaimana seorang pelajar biasa seperti Aiman menggunakan teknologi ini secara semula jadi. Semasa menaiki MRT juga begitu. Aiman menggunakan telefon pintarnya sebagai ganti kad transit hanya dengan menyentuh pada pengimbas untuk membayar. Di dalam tren terdapat Wi-Fi percuma. Di kereta bawah tanah di Peru, isyarat internet selalunya lemah. Tetapi di sini, walaupun jauh di bawah tanah, sambungannya masih laju. Semasa makan tengah hari, ada satu lagi pengalaman menarik. Aiman mengimbas kod QR di hadapan restoran untuk mendaftar dalam senarai menunggu. Kemudian, kami pergi berjalan-jalan di sekitar kawasan itu. Apabila mesej pemberitahuan memberitahu giliran kami sudah tiba, barulah kami kembali ke restoran. Tidak perlu berdiri menunggu dalam barisan, membolehkan kami menggunakan masa dengan efisien. Semasa memesan makanan di restoran, kami menggunakan tablet yang ada di atas meja. Menu adalah digital, membolehkan kami melihat gambar dan penerangan terperinci. Terdapat juga menu dalam bahasa Inggris. Dari memesan hingga membayar, semuanya boleh dilakukan di meja. Sangat mudah. Namun, di tengah-tengah teknologi digital ini, kemesraan manusia tidak hilang. Inilah yang paling mengagumkan. Barista di kafe menyapa dengan mesra. Pelayan di restoran melayan kami dengan penuh prihatin. Teknologi tidak menggantikan hubungan manusia. Sebaliknya saling melengkapi. Pada waktu petang, saya mencuba menggunakan aplikasi pesanan makanan. Aiman menunjukkan cara memesan makanan melalui telefon pintar. Terdapat pelbagai pilihan restoran dan menu. Selepas membuat pesanan, kami dapat menjejaki lokasi penghantar makanan secara masa nyata. Dalam masa 30 minit, makanan panas tiba. Apa yang menakjubkan ialah penghantar makanan itu sangat sopan. Apabila melihat saya seorang warga asing, dia tersenyum ceria dan menyerahkan makanan. Ia bukan sekadar penghantaran makanan, tetapi menunjukkan semangat perkhidmatan yang sebenar. Daripada semua pengalaman ini, saya memahami makna sebenar pembangunan teknologi. Pada hari kelima, saya berpeluang bertemu dengan Nenek Aiman. Walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, beliau sangat mahir menggunakan telefon pintar. Sangat mengagumkan. Beliau memberitahu bahawa beliau membeli belah dalam talian, membuat janji temu hospital, dan juga membuat panggilan video dengan cucu-cucunya. Ini adalah gambaran yang sangat berbeza dengan nenek saya di Peru. Nenek Aiman berkata pada mulanya memang susah, tetapi di pusat komuniti ada kelas percuma untuk belajar menggunakan telefon pintar, jadi beliau dapat mempelajarinya. Orang tua tidak dipinggirkan, sebaliknya ada sistem yang membantu semua orang untuk maju bersama. Inilah yang mengagumkan. Inilah gambaran sebuah masyarakat yang benar-benar inklusif, fikir saya. Di pengangkutan awam, saya juga mengalami pengalaman yang serupa. Apabila melihat seseorang yang berkerusi roda di dalam MRT, ramai orang akan memberi laluan dan membantu secara semula jadi. Tiada siapa yang mengarahkan, tetapi semua orang melakukannya seolah-olah ia adalah perkara biasa. Melihat ini, saya dapat merasakan kematangan masyarakat Malaysia. Kami juga berpeluang pergi ke klinik kerana Aiman berasa seperti hendak demam. Kami pergi ke klinik berdekatan. Keseluruhan proses, dari pendaftaran hingga rawatan, berjalan dengan sangat sistematik. Masa menunggu tidak lama dan kos rawatan berpatutan. Doktor juga menunjukkan minat terhadap saya sebagai orang asing dan menerangkan tentang sistem kesihatan awam di Malaysia. Di farmasi juga,
ada pengalaman yang mengagumkan. Ahli farmasi melihat preskripsi dan menyediakan ubat dengan betul sambil menerangkan cara pengambilannya dengan terperinci. Dia juga cuba menerangkan dalam bahasa Inggris yang mudah. Keprihatinan yang terperinci seperti ini membuatkan saya berasa sangat berterima kasih. Malam itu, saya dan Aiman berjalan-jalan di sepanjang tebing sungai di Kuala Lumpur. Walaupun sudah lewat malam, masih ramai orang beriadah atau bersantai. Ada keluarga, pasangan, dan kumpulan kawan, masing-masing menghabiskan masa mereka. Yang penting, semua orang kelihatan selamat dan tenang. Kemudahan yang disediakan di tebing sungai juga mengagumkan. Terdapat lorong basikal yang diasingkan dengan jelas dari laluan pejalan kaki. Terdapat tandas dan kemudahan lain yang lengkap. Terasa seolah-olah semuanya direka untuk keselesaan orang ramai. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke hotel, saya berfikir, di Malaysia, teknologi dan kemesraan manusia berpadu dengan harmoni. Inilah gambaran sebuah masyarakat yang benar-benar maju. Kekayaan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata tidak menjadikan sesebuah negara itu benar-benar maju. Saya sedar akan hal ini. Pada pagi hari ke-6, pihak syarikat penerbangan menghubungi kami mengatakan bahawa pembaikan pesawat telah selesai dan kami boleh meneruskan perjalanan ke Jepun seperti yang dirancang. Ini sepatutnya berita baik, tetapi anehnya, saya dan rakan-rakan berasa serba salah. Beberapa hari yang kami lalui di Malaysia begitu mengagumkan sehingga kami ingin tinggal di sini lebih lama. Petang itu, kami menghabiskan masa terakhir kami bersama Aiman dan rakan-rakan universitinya yang lain. Kami bertemu di sekitar Bukit Bintang dan berbual dengan ikhlas tentang budaya Malaysia dan Peru. Perasaan kekok pada mulanya kerana perbezaan kini telah bertukar menjadi persefahaman. Pelajar-pelajar Malaysia juga menunjukkan minat yang mendalam terhadap budaya Peru. Bukan hanya tentang Machu Picchu atau garisan Nazca yang terkenal, tetapi mereka juga ingin tahu tentang kehidupan seharian dan sistem pendidikan di Peru. Sikap saling menghormati seperti ini sangat mengagumkan. Suasana pertemuan kali ini sangat berbeza dari hari pertama. Perasaan terasing akibat perbezaan budaya pada mulanya kini telah bertukar menjadi persahabatan yang erat. Kami duduk bersama di sebuah kedai teh tradisional, mencuba teh tarik yang lazat. Hiasan kedai itu menggabungkan elemen moden dan tradisional. Di dinding, tergantung lukisan kaligrafi dan alunan musik klasik lembut dimainkan. Suasana yang tenang ini membolehkan kami berbual dengan lebih mendalam. Rakan-rakan Aiman menunjukkan minat yang mendalam terhadap budaya Peru. Mereka bukan sahaja ingin tahu tentang Machu Picchu atau garisan Nazca, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan seharian orang Peru. Seorang pelajar perempuan bernama Minta bertanya kepada saya, di Peru, apa sumbangan golongan muda kepada masyarakat? Soalan ini membuatkan saya terfikir. Sejujurnya, di Peru, kebanyakan golongan muda hanya mementingkan pembangunan dan kejayaan diri sendiri. Kami tidak banyak terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Kebanyakannya membawa hal masing-masing. Tetapi di Malaysia, saya melihat penglibatan golongan muda dalam masyarakat sangat tinggi. Mereka prihatin terhadap isu-isu sosial seperti alam sekitar dan golongan kurang bernasib baik. Seorang lagi rakan bernama Eka bertanya, apakah nilai yang anda rasa paling penting? Camila menjawab bagi pihak kami, sebelum datang ke Malaysia, kami mungkin akan menjawab kebebasan dan kejayaan pribadi. Tetapi sekarang, saya fikir keprihatinan terhadap orang lain dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya. Ayat ini mewakili perasaan kami semua. Apa yang kami lihat dan dengar dalam beberapa hari ini telah mengubah pandangan kami terhadap banyak perkara. Pemilik kedai teh itu, seorang lelaki berusia lingkungan 60 krom, mendengar perbualan kami dan turut serta. Beliau berkata bahawa kemajuan Malaysia hari ini bukan sahaja disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting ialah kemajuan minda rakyatnya. Apabila semua orang memikirkan orang lain, masyarakat secara keseluruhannya akan menjadi lebih baik, katanya. Pemilik kedai itu kemudiannya berkongsi tentang sejarah perubahan masyarakat Malaysia dari era pasca kemerdekaan hingga menjadi sebuah negara demokrasi. Kami belajar untuk menghargai kebebasan yang diperolehi dengan susah payah dan memahami bahawa kebebasan datang dengan tanggung jawab. Kata-katanya membuatkan kami memahami masyarakat Malaysia dengan lebih mendalam.
Rakan-rakan Peru, saya juga mula berkongsi perasaan mereka. Carlos berkata, perkara yang paling membuatkan saya kagum ialah bagaimana rakyat Malaysia mematuhi peraturan bukan kerana dipaksa, tetapi dengan rela hati. Mereka faham bahawa peraturan ini wujud untuk membolehkan semua orang hidup bersama dengan lebih baik. Seorang lagi rakan, Sofia, menambah, saya rasa pendidikan di Malaysia sangat berjaya. Ia mampu melahirkan warga negara yang mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Camilla menceritakan semula saat dia menangis di KLCC. Bukan hanya kerana kebersihan, tetapi terharu melihat bagaimana semua orang berusaha menjaga kebaikan ini. Dia menjelaskan perasaannya dengan terperinci. Di Peru, kami sudah biasa dengan kekotoran dan menganggapnya normal. Tetapi di sini, saya melihat orang ramai menjaga persekitaran awam dengan rela hati. Tiada siapa yang mengawasi. Ia adalah rasa cinta yang tulen terhadap ruang bersama. Mendengar perkongsian rakan-rakan, saya merenung perubahan diri saya sendiri. Beberapa hari lalu, saya mungkin berasa beratur dan mengasingkan sampah adalah perkara yang menyusahkan. Tetapi sekarang saya faham bahawa tingkah laku kecil ini mencerminkan tahap ketamadunan sesebuah masyarakat. Apabila setiap orang sanggup berusaha sedikit, ia dapat mewujudkan persekitaran yang memberi manfaat kepada semua. Rakan-rakan Malaysia kami juga berkongsi pandangan mereka tentang masyarakat mereka dengan jujur. Aiman berkata, Malaysia juga tidak sempurna. Kami mempunyai banyak masalah yang perlu diselesaikan, tetapi kami mempunyai kesefahaman bersama untuk menjadikan masyarakat lebih baik. Minta menambah, kami diajar untuk mempunyai semangat civic sejak kecil, tetapi ini bukan beban, sebaliknya satu penghormatan. Dapat menyumbang kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat bermakna. Suasana perbualan yang saling menghormati ini sangat mengagumkan saya. Di Peru, kumpulan yang berbeza sering kekurangan pertukaran idea yang tulus seperti ini. Semua orang lebih selesa berada dalam lingkungan mereka sendiri. Tetapi di Malaysia, saya merasai budaya yang terbuka dan menerima perbezaan. Orang ramai sanggup mendengar pendapat yang berbeza dan belajar dari pelbagai perspektif. Menjelang malam, kami beralih ke pasar malam berdekatan. Pasar malam di Kuala Lumpur sangat meriah. Pelbagai gerai makanan berbaris, orang ramai lalu lalang tetapi tidak huru-hara. Kami mencuba pelbagai makanan jalanan Malaysia seperti sate, nasi lemak, dan char kway teow. Setiap hidangan mempunyai rasa dan sejarahnya yang tersendiri. Para peniaga, apabila melihat kami sebagai orang asing, sangat bersemangat memperkenalkan makanan mereka. Ada yang cuba bercakap dalam bahasa Inggeris atau Sepanyol yang mudah dengan kami. Kemesraan ini membuatkan kami berasa sangat dialu-alukan. Sambil makan, kami terus bertukar-tukar pandangan budaya dengan mendalam. Seorang rakan Malaysia bertanya, apabila kamu pulang ke Peru, apa yang kamu mahu ubah? Soalan ini membuatkan kami semua berfikir. Saya menjawab, saya ingin membawa pulang kesedaran civic yang saya pelajari dari Malaysia. Mungkin saya tidak dapat mengubah seluruh masyarakat, tetapi sekurang-kurangnya saya boleh bermula dari diri sendiri dan menyebarkannya kepada orang di sekeliling saya. Camilla berkata, saya ingin mempromosikan pendidikan alam sekitar di sekolah supaya rakan-rakan lebih memahami kepentingan mengasingkan sampah dan menjaga alam sekitar. Carlos pula berkata, saya ingin lebih banyak menyertai aktiviti sukarlawan untuk membantu mereka yang memerlukan. Mendengar idea kami, rakan-rakan Malaysia memberikan sokongan dan galakan. Aiman berkata, perubahan bukanlah sesuatu yang boleh dicapai dalam sekelip mata, tetapi selagi ada yang mula bertindak, ia akan mewujudkan kesan yang meluas. Selepas dari pasar malam, kami berjalan-jalan di sepanjang tebing sungai. Pemandangan malam di Kuala Lumpur sangat indah. Permukaan air memantulkan cahaya dari bangunan-bangunan di seberang. Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup. Walaupun sudah lewat, masih ada orang yang beriadah dan berjalan-jalan di tebing sungai, semuanya kelihatan selamat dan santai. Kami duduk di bangku di tepi sungai, memandang pemandangan di seberang dan berkongsi kisah hidup masing-masing. Aiman bercerita tentang impiannya untuk menjadi seorang guru, ingin melahirkan lebih ramai pelajar yang berwawasan antarabangsa. Minta pula ingin bekerja dalam bidang alam sekitar untuk membantu Malaysia membangun secara mampan.
Mendengar impian anak muda Malaysia ini, saya terkesan dengan kesungguhan mereka. Mereka bukan sahaja mementingkan kejayaan peribadi, tetapi juga memikirkan bagaimana untuk menyumbang kepada masyarakat dan masa depan umat manusia. Pemikiran dan pandangan jauh seperti ini jarang saya lihat di kalangan rakan sebaya saya di Peru. Pada saat itu, saya faham apa kekuatan sebenar masyarakat Malaysia. Bukan kerana ekonominya yang maju atau teknologinya yang canggih, tetapi kerana rakyatnya mempunyai keinginan untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Apabila golongan muda dalam sesebuah masyarakat mempunyai impian seperti ini, masyarakat itu pasti akan terus maju. Apabila malam semakin larut, kami terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Walaupun hanya bersama untuk beberapa hari, kami telah membina persahabatan yang erat. Kami bertukar-tukar maklumat hubungan dan berjanji akan sentiasa berhubung untuk terus belajar antara satu sama lain. Dalam perjalanan Aiman menghantar kami pulang ke hotel, saya melihat kembali pemandangan malam Kuala Lumpur. Hati saya berasa bercampur baur. Esok, kami akan meninggalkan tempat yang telah mengubah pandangan hidup kami ini untuk meneruskan perjalanan ke destinasi asal, Jepun. Tetapi saya tahu, Malaysia telah menanam benih di dalam hati kami. Benih ini akan mengikuti kami pulang ke Peru dan akan tumbuh dalam kehidupan kami. Ia akan sentiasa mengingatkan kami tentang nilai sebenar yang patut dicari, tentang apa itu kehidupan yang bermakna. Malaysia bukan sahaja mengajar kami tentang kesopanan dan ketertiban luaran, tetapi juga tentang belas kasihan dan tanggungjawab dalaman. Inilah perkara paling berharga dalam hidup kami. 6 bulan kemudian, saya memohon untuk program pertukaran pelajar di Universiti Malaya. Walaupun penguasaan bahasa Melayu saya masih belum mencukupi, saya yakin semangat saya tidak kurang daripada sesiapa pun. Mujurlah, saya berjaya dalam permohonan dan berpeluang kembali ke Malaysia. Perasaan terharu ketika tiba di Clear sekali lagi setahun, kemudian tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kali ini, bukan sebagai pelancong biasa, tetapi sebagai seorang pelajar, yang membolehkan saya memahami dan merasai masyarakat Malaysia dengan lebih mendalam. Aiman datang menjemput saya di lapangan terbang. Kegembiraan bertemu semula selepas setahun sangat besar, tetapi apabila dia mendengar saya menyapanya dalam bahasa Melayu, dia sangat terkejut. Kehidupan di universiti adalah satu lagi bentuk pembelajaran yang berterusan. Belajar dan membuat tugasan bersama pelajar Malaysia membuatkan saya merasai sendiri keunggulan pendidikan di sini. Selain itu, melalui aktiviti kelab, saya dapat mengetahui bagaimana pemikiran dan cara hidup anak muda Malaysia. Kini, apabila saya mengimbas kembali, pendaratan cemas di Clear pada waktu itu adalah detik paling penting yang mengubah hidup saya. Melalui negara yang bernama Malaysia, saya belajar makna sebenar sebuah negara maju dan sedar akan jenis insan yang bagaimana saya harus jadi pada masa hadapan. Paling penting, pandangan saya terhadap dunia menjadi lebih luas. Inilah pelajaran terbesar yang saya perolehi. Kini saya mempunyai impian. Selepas pulang ke Peru, saya ingin menggunakan apa yang saya pelajari di Malaysia untuk menyumbang kepada pembangunan negara saya. Suatu hari nanti, saya ingin menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Peru. Dan permulaan semua itu adalah pendaratan cemas yang tidak dijangka pada waktu itu. Apa yang saya temui di Malaysia bukan sahaja jalan yang bersih atau teknologi yang maju. Perkara yang benar-benar mengagumkan ialah hati nurani rakyatnya yang saling prihatin dan kesedaran sivik yang mementingkan kepentingan bersama. Perkara-perkara ini bukan dipaksa oleh undang-undang atau peraturan, tetapi merupakan budaya yang diamalkan secara sukarela oleh rakyat. Pengalaman di Malaysia membuatkan saya faham bahawa pembangunan sebenar bukanlah pada bangunan yang lebih tinggi atau teknologi yang lebih maju, tetapi pada kematangan jiwa rakyatnya dan kehangatan masyarakat. Kini saya ingin menjadi insan yang dapat menyebarkan budaya seperti ini di Peru. Walaupun masih banyak yang perlu dipelajari, saya percaya perjalanan yang bermula dari pendaratan yang tidak dijangka itu akan terus berlanjutan. Malaysia bukan sahaja mengajar tentang perubahan luaran, tetapi juga pertumbuhan dalaman. Pengalaman berharga ini akan menjadi kompas hidup saya, memandu saya ke arah yang betul. Semasa menjadi pelajar pertukaran di Malaysia, saya berpeluang untuk mengembara dan meneroka pelbagai kawasan di seluruh negara dengan lebih mendalam.
Setiap perjalanan membuatkan saya lebih mengenali negara ini. Untuk perjalanan jauh pertama, kami memilih Pulau Pinang, sebuah bandar yang dikenali sebagai Mutiara Timur dan kaya dengan warisan budaya. Kami menaiki penerbangan dari Kuala Lumpur, dan dalam masa lebih kurang sejam, kami tiba di Pulau Pinang. Ketepatan masa dan keselesaan syarikat penerbangan itu mengagumkan saya. Kecekapan pengangkutan seperti ini sukar dibayangkan di Peru. Setibanya di Pulau Pinang, saya serta-merta merasai suasana yang sangat berbeza dari Kuala Lumpur. Jika Kuala Lumpur adalah sebuah metropolis moden, Pulau Pinang pula adalah sebuah bandar bersejarah yang penuh dengan pesona. Lorong-lorong sempit, kuil-kuil purba, seni bina warisan, semuanya menceritakan kisah sejarah negeri ini. Kami menginap di sebuah inap desa di kawasan Georgetown. Pemiliknya, seorang warga tempatan berusia 60-an, sangat arif tentang sejarah dan budaya Pulau Pinang. Dia dengan bersemangat menceritakan latar belakang dan keunikan setiap tempat tarikan pelancong. Pulau Pinang adalah tapak warisan dunia UNESCO. Di sini, kami memelihara budaya tradisional dengan sebaiknya, katanya dengan bangga. Di Kek Loksi, kami belajar tentang kepercayaan Buddha yang mendalam. Di rumah-rumah klan Kokongsi, kami merasai keagungan seni bina peranakan. Perkara yang paling mengagumkan saya ialah penekanan orang Pulau Pinang terhadap pemeliharaan budaya. Sama ada kraftangan tempatan, seni bina warisan, atau tradisi, semuanya dipelihara dan diwariskan dengan teliti. Kami melawat sebuah kedai kuih tradisional yang telah diwarisi selama 3 generasi. Pemilik generasi ketiga memberitahu kami, walaupun mesin moden boleh meningkatkan kecekapan, kami tetap berpegang pada cara tradisional kerana itulah cara untuk mengekalkan rasa asli. Keteguhan dan penghormatan terhadap tradisi ini sangat mengagumkan saya. Di Peru, banyak budaya tradisional perlahan-lahan hilang ditelan arus kemodenan, tetapi rakyat Malaysia telah menemui keseimbangan antara tradisi dan kemodenan. Budaya makanan Pulau Pinang juga membuka mata saya. Dari char kway teow, asam laksa, hingga ke pelbagai jenis kuih muih, setiap satunya mempunyai kisah sejarah yang unik. Kami makan di sebuah gerai lama, dan pemiliknya menceritakan asal-usul dan evolusi hidangan tersebut. Makanan bukan sekadar makanan, ia mengandungi sejarah dan jiwa masyarakat setempat. Kata-kata pemilik gerai itu memberikan saya perspektif baru terhadap budaya makanan. Sebelum meninggalkan Pulau Pinang, kami menyertai satu perayaan tempatan, melihat orang ramai bersembahyang dengan kusyuk, dan merasai betapa pentingnya kepercayaan agama dalam masyarakat Malaysia. Kepercayaan ini bukan sahaja tempat bergantung rohani peribadi, tetapi juga sumber penting penyatuan komuniti. Destinasi kedua kami ialah Langkawi, Permata Kedah. Jika Pulau Pinang mewakili tradisi, Langkawi pula menunjukkan kejayaan dalam menyesuaikan diri dengan kemodenan. Bangunan-bangunan moden, pantai-pantai yang meriah, dan infrastruktur yang canggih, semuanya menunjukkan dinamisme pulau ini. Tetapi apa yang paling mengagumkan saya ialah kejayaan dalam pemulihan alam sekitar. Pantai Cenang pernah terjejas oleh pembangunan yang tidak terancang. Tetapi setelah bertahun-tahun usaha pemeliharaan, kini ia menjadi tempat percutian yang indah untuk pelancong dan penduduk tempatan. Kami berjalan di sepanjang pantai dan bertemu dengan seorang guru pencen yang sedang berjoging. Dia menceritakan proses pemulihan. Beberapa tahun dahulu, keadaan di sini teruk. Tetapi lihatlah sekarang betapa indahnya. Inilah kebanggaan kami, warga Langkawi. Kejayaan dalam pemulihan alam sekitar ini menunjukkan kepada saya kesungguhan dan pencapaian Malaysia dalam pembangunan mampan. Di Peru, banyak bandar menghadapi masalah pencemaran alam sekitar. Pengalaman Langkawi adalah sesuatu yang patut dipelajari. Budaya di Pekan Kuah juga istimewa. Kami melawat kawasan Pekan Lama yang penuh dengan kedai-kedai bebas cukai dan restoran makanan laut. Konsep pembangunan pelancongan sambil memelihara identiti tempatan ini menarik perhatian saya. Ia bukan tentang merobohkan dan membina semula-semuanya, tetapi tentang menambah elemen baru sambil mengekalkan jejak sejarah. Destinasi ketiga ialah Melaka, bandaraya bersejarah. Dari Kuala Lumpur ke Melaka, kami memilih untuk menaiki bas. Pemandangan sepanjang perjalanan sangat menarik. Kesan pertama saya terhadap Melaka ialah keindahan warisan sejarahnya yang terpelihara.
keindahan Jonker Street, keagungan Famosa. Setiap pemandangan membuatkan saya kagum. Tetapi yang lebih penting, saya merasai kepentingan pemeliharaan warisan. Kami menyertai lawatan berjalan kaki yang dianjurkan oleh kumpulan warisan tempatan. Apabila melihat usaha untuk memelihara bangunan-bangunan bersejarah, saya benar-benar merasakan betapa pentingnya menjaga warisan. Seorang ahli sejarah tempatan memberitahu kami, warisan adalah akar kita. Melindungi warisan adalah melindungi masa depan kita. Aktiviti ini membuatkan saya lebih faham bahawa menjaga warisan bukan sahaja tanggungjawab kerajaan, tetapi memerlukan penyertaan semua orang. Di Melaka, kami juga berpeluang mempelajari cara hidup komuniti Babanyonya. Mereka hidup harmoni dengan budaya Melayu dan mempunyai kebijaksanaan dalam mengekalkan identiti mereka. Falsafah hidup mereka memberi saya inspirasi. Dalam arus kemodenan, kita sering mengabaikan akar umbi kita, tetapi masyarakat di sini mengingatkan kita tentang kepentingan hubungan ini. Setiap perjalanan membuatkan pemahaman dan ikatan saya dengan Malaysia semakin mendalam. Negara ini, walaupun tidak besar, mempunyai kepelbagaian dan kekayaan budaya yang menakjubkan. Dari utara ke selatan, setiap elemen budaya wujud bersama secara harmoni di bumi Malaysia. Yang paling penting, rakyat Malaysia tahu bagaimana untuk memelihara tradisi sambil membangun dan berinovasi dengan mengekalkan asas mereka. Kearifan budaya ini amat wajar dipelajari. Apabila program pertukaran pelajar tamat dan saya pulang ke Peru, saya telah menjadi seorang insan yang baru. Bukan sahaja kebolehan berbahasa saya bertambah baik, tetapi yang lebih penting ialah perubahan dalam cara saya berfikir. Saya belajar untuk melihat masalah dari pelbagai sudut dan memahami nilai perbezaan budaya. Setibanya di Peru, saya mula menyertai aktiviti sosial dengan aktif. Saya menubuhkan Kelab Pengajian Budaya Malaysia di Universiti untuk memperkenalkan keindahan Malaysia kepada orang lain. Saya juga mula terlibat dalam projek meningkatkan kualiti pendidikan di Peru dengan harapan dapat menerapkan konsep pendidikan yang saya pelajari dari Malaysia, terutamanya cara menanamkan tanggungjawab sosial dan kesedaran alam sekitar kepada pelajar. Persahabatan dengan Aiman terus terjalin. Kami mula merancang program pertukaran belia antara kedua-dua negara dengan harapan dapat memberi peluang kepada belia Peru untuk merasai budaya Malaysia dan menjemput pelajar Malaysia ke Peru untuk saling mempelajari budaya masing-masing. Di kampung halaman saya di Lima, saya mula mengamalkan cara hidup yang saya pelajari dari Malaysia. Saya menyertai aktiviti pemeliharaan alam sekitar di komuniti, menjaga ketertiban di tempat awam, dan membantu mereka yang memerlukan. Walaupun ia perubahan kecil, saya percaya ia boleh mewujudkan kesan yang meluas. Melihat perubahan saya, keluarga dan rakan-rakan mula berminat dengan Malaysia. Mereka ingin tahu bagaimana negara yang jauh ini telah mengubah saya. Melalui perkongsian saya, ramai yang mula menaruh minat terhadap Malaysia. Beberapa rakan saya malah merancang untuk melancong atau melanjutkan pelajaran di sana. Kini, saya sedang bersiap untuk memohon pengajian sarjana di Malaysia dengan harapan dapat belajar dengan lebih mendalam dan pada masa hadapan dapat menyumbang kepada pembangunan hubungan antara kedua-dua negara. Pendaratan cemas yang tidak dijangka itu benar-benar telah mengubah haluan hidup saya. Tanpa pengalaman itu, saya tidak akan pernah mengenali negara yang indah seperti Malaysia dan tidak akan mempelajari pelajaran hidup yang begitu berharga ini. Perkara paling penting yang diajarkan oleh Malaysia kepada saya ialah kemajuan sebenar datang dari pertumbuhan rohani. Bukan kekayaan luaran, tetapi kesempurnaan dalaman yang menjadi terasnya. Apabila kita memikirkan orang lain, memikirkan kepentingan bersama, masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Prinsip ini bukan sahaja terpakai di Malaysia, tetapi di mana-mana sahaja di dunia. Kini, saya mempunyai impian. Pada masa hadapan, saya ingin menjadi duta budaya yang menghubungkan Malaysia dan Peru, agar rakyat kedua-dua negara dapat memahami satu sama lain dengan lebih mendalam, serta menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya, dan pertukaran belia. Titik permulaan impian ini ialah pendaratan cemas di Kelia pada waktu itu. Kadang-kadang, perkara terbaik dalam hidup datang dari peluang yang tidak dijangka. Pendaratan cemas itu pada mulanya kelihatan seperti nasib malang, tetapi bagi saya, ia adalah tuah terbesar.
Ia membuatkan saya menemui dunia baru dan menemui diri saya yang baru. Negara yang indah ini bukan sahaja memberi saya ilmu dan kemahiran, tetapi yang lebih penting, ia memberi saya impian dan harapan. Ia membuatkan saya percaya bahawa dengan usaha dan keikhlasan, kita boleh menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kini, apabila saya mengimbas kembali malam pertama di Kuala Lumpur, menginap di hotel sekitar Bukit Bintang, saya tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Pada masa itu, saya tidak pernah terfikir bahawa pengalaman beberapa hari sahaja akan mengubah hidup saya dengan begitu mendalam. Hadiah yang diberikan oleh Malaysia kepada saya bukan sahaja kenangan indah, tetapi juga perspektif dan nilai baru dalam hidup. Sekarang, saya bangga menjadi sahabat rakyat Malaysia dan berharap pada masa hadapan dapat menyumbang kepada persahabatan antara negara untuk bumi ini. Pendaratan yang tidak dijangka itu benar-benar merupakan titik perubahan terpenting dalam hidup saya. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang begitu mesra. Terima kasih kepada Aiman dan semua orang yang telah menghulurkan bantuan kepada saya. Kisah ini akan terus berlanjutan. Perjalanan saya di Malaysia belum berakhir. Ia akan berterusan sepanjang hidup saya dan menjadi pendorong untuk saya terus melangkah ke hadapan. Untuk hari ini, sekian sahaja ceritanya. Bagaimana kisah pelajar Peru yang merasai budaya maju akibat pendaratan cemas di Malaysia dalam perjalanan ke Jepun? Sila berikan komen Anda untuk memberi semangat kepada watak utama dalam cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.